PRU ni, kita akan menghadapi satu PRU yang sangat unik. Dan berkemungkinan tidak ada PRU ini dalam sejarah kita. Kenapa? Pertama, peluang kita menang tu bagaimana? Okey. Dia bergantung bila PRU. Kalau PRU tu dalam masa yang terdekat ini, dia ada beberapa faktor. Yang masa terdekat masuk bulan 3 ni ke bulan 6. Dan PAS serta UMNO boleh berbagi kursi tanpa bergaduh langsung. Tanpa bergaduh langsung. Tapi kita tahu perangai PAS tu macam mana. Kita pengalaman dengan PAS lama. Lebih 10 tahun. Sejak 99 kita dengan PAS. Sampai 2015 kita tahu perangai dia. Tikam belakang. Kalau PAS dan UMNO ni boleh satu hati bagi kursi dan penyokong dia rasa puas hati, itu yang faktor kedua. Pertama tadi, kalau berlaku masa dekat. Kedua, dia orang tak gaduh. Ketiga, UMNO dikuasai oleh tim Hishamuddin. Dan bersatu, kekal, maksudnya berjaya menjatuhkan Najib dan juga Zahid dalam pemilihan UMNO tahun hadapan, maka peluang kita menang tu agak tipis. Faham dengar Peluang kita menang itu agak tipis. Allah SWT, kenapa kau cerita? Tak ya, ini semua orang tahu. Ini tak payah saya cerita, analisa ni mudah. Orang yang bijak sikit boleh boleh fikir. Tetapi kalau Zahid dan Najib dan The Gang, Ahmad Mazlan, 8 Jahanam tu, dia ada satu poster 8 Jahanam. Bukan kita buat, ni orang UMNO buat tau. 8 Jahanam tu. Tajuddin, Najib, Zahid, Ahmad Mazlan, Kunan, ada 2 lagi, 3 lagi, saya tak ingat. Ni Nazri Aziz, Baling tak? Baling tak ke? Baling ada ke? Saya tak ingat, tapi ada 8. Kalau mereka berjaya ditumbangkan, maka Hishamuddin and the Gang akan take over. Saya dah cakap ni bulan 8 tahun ni. Take over, maka UMNO boleh dikatakan sayonara. Goodbye. Habis dah. Sebab apa? Azmin dah menguasai UMNO. Azmin tak perlu masuk UMNO untuk menguasai UMNO. So macam mana cara untuk menang pihak PAU ni, tuan-tuan? Perhimpunan Agama UMNO ni bukan sikit. Nak bayar perwakilan undi presiden baru ni bukan murah. Tuan-tuan tahu tak? Vaksin tahun hadapan. Vaksin ni apa? Ubat kan? Ubat sepatutnya pergi kepada kementerian mana? Kementerian Kesihatan kan? Kenapa KJ yang pergi beli ubat? Pernah terfikir tak? KJ kementerian apa? Kementerian Sains dan Teknologi. Mesti. Kenapa KJ yang pergi beli ubat yang berkaitan dengan Kementerian Kesihatan? Kenapa bukan Adham Baba? Pernah terfikir? Commission. Kalau itu betul ini Tajuddin sebut dalam Parlimen. Saya ulang balik je. Ni bukan saya tuduh. Saya ulang balik apa yang Tajuddin. Betul ke commission kepada COVID 500 juta? Dan siapa yang dapat? Daripada tim KJ. Kalau zaman Pak Lah dulu, dia ada tim tingkat 4 nama dia tahu. Tim tingkat 4 ni, bila Pak Lah berkuasa, dia lantik KJ. KJ ni kalau zaman Najib ada Rosmah. Zaman Pak Lah ada KJ. KJ ni dia buat satu floor tu, tingkat 4 tu, untuk tim-tim dia. Dan sekarang ini, yang handle, yang menguasai agensi yang untuk apa orang kata company yang purchase, yang deal, yang akan dapat commission ni adalah orang daripada tingkat 4 KJ punya kroni. Ini bukan saya sebut. Ini Tajuddin sebut, minta penjelasan dalam Dewan Rakyat hari itu. Dan tak disebut. Dia kata, bukan 5 bilion, 3 bilion. Doesn't matter lah kalau 3 bilion 300 juta. Kenapa perlu duit tu, tuan-tuan dan puan? Bersatu. Dan UMNO baru ni, kalau mereka nak melawan dengan UMNO lama, mereka perlu duit. Mereka perlu duit. Dan semua pimpinan UMNO, kalau perasan, semua ada kes. Zaman, siapa yang kenakan dia? Dan perancangan ini sudah berlaku pada zaman PH lagi tau. Najib kena. Ahmad Mazlan kena. Zahid kena. Kunan kena. Ini dah salah semalam. Nazri Aziz. Aziz Baling. Bung Mukhtar. Tapi siapa yang tak kena tuduh? Isa Samad kena. Isa Samad. Siapa yang tak kena? Hishamuddin.
Zaman Menteri Pertahanan, kapal hilang. Beli kapal tak muncul. Macam mana Hishamuddin boleh tak kena? Kenapa yang lain kena? Sebab dia dah rancang. Dan perancangan itu pasang tak ada satu gambar dulu. Tiba-tiba Hishamuddin pergi bergambar dengan Azmin dekat overseas. Pasang gambar tu gambar tu berlaku zaman bila? Zaman PH ke zaman PN dah melompat? Zaman PH. Zaman kita berkuasa. Dia kata sebab besan lah. Terserempak. Memanglah dia besan. Tapi besan tu kenapa? Perancangan itu dah ada. Ultimate-nya nak melantik Azmin jadi Perdana Menteri, timbalan Hishamuddin. Saya dah cakap benda ni. Muhyiddin akan step down lepas ni tau. Tapi bukan not after. Yalah. Tapi nak memastikan benda tu, Azmin tahu dia tak boleh nak langkau ramai sangat orang. Sebab itu penting untuk jatuhkan Peja. Peja siapa dalam Bersatu? Timbalan Presiden. Ada alasan nak jatuhkan Peja. Jadi timbalan Presiden dah tak ada apa. Setakat jadi YB biasa. Azmin Menteri penuh di federal kot. Takkan timbalan YB biasa. Exco ke? Tak kan? Exco pun tak ada. Kabinet pun tak ada tempat. Dia parlimen lah. Kabinet pun tak ada tempat. Why? See? Nampak perancangan Azmin ni kita dah nampak. Korang yang tak nampak. Tapi tak apa. Kadang-kadang kita faham juga. Bukan semua orang boleh nampak benda ni kan. Bagusnya saya nampak ni sebab saya selalu kena dengan geng-geng Azmin. Sebab itu saya tak pernah ada jawatan. Semua kena cantas. Bertanding pun tak pernah. Semua kena cantas. Nama naik, semua kena cantas. Tak apa. Tak penting. Cantas lah. Sebab best juga main game ni. Menarik tak? Dia kalau lelaki ni seronok. Saya tengok lelaki segar. Dia macam game ni kan. Kalau perempuan ni apa ni? Dari suara dia ni cakap. Game ni. Dia permainan ni. Kompleks Rupanya Peja ada kaitan dengan ni. Ada kaitan PRU. Kemudian PAU. Ada kaitan dengan vaksin. Ada beli ni. Dia ada kaitan. Kaitan dia. Untuk apa? PRU ni Bersatu tahu. Lawan dia bukan PKR. Lawan dia bukan DAP. Lawan dia bukan Amanah. Lawan dia UMNO. UMNO kata, kami hanya akan bagi kerusi yang Bersatu dah menang. Selain daripada itu, kami ambil balik. Maksudnya Bersatu akan dapat berapa PRU akan datang? 12 je. Termasuklah ni, Larut ni. Betul? Larut dia bertanding melalui parti apa? UMNO. Dia lompat masuk mana? Bersatu. Termasuk Larut ni, UMNO akan ambil balik. Tetapi, PAS hampir menang tau di Larut. So, isu dia, siapa calon dekat Larut sekarang ni? PAS ke UMNO? Ni saya bawa kepada poin seterusnya. Ni kita tak jawab. Sebab kita bukan UMNO atau UMPAS. Poin saya macam ni. UMNO dapat 16,000 undi. PAS dapat 13,000 undi. Beza 4,000 je. 16,000 lebih lah. Jadi yang kata 16 tolak 13 bukan 3. Dia 4,000 lebih. Dia 17 lah. Bukan 16. 17,000. Tengoklah cari detailnya. So maksudnya PAS kuat. 13,000 tu. Bukan sikit. Dekat Larut ni. So sekarang ni persoalannya siapa yang akan bertanding? UMNO kata kami dah menang. Kamilah bertanding. PAS kata iyalah kamu nak menang. Kami hampir menang. Kami ada 13,000 pengundi yang sokong kami. Dan PAS pernah buat beberapa kali. Beberapa kali PAS buat. Dia letak calon bebas. Dia letak calon bebas, dia bertanding. Di Perlis dia pernah buat. Di beberapa negeri dia pernah buat. Dia letak calon bebas, tapi sebenarnya orang PAS. Kalau itu berlaku di Larut, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu potensi untuk kita menang itu tinggi. Tetapi kita kena tahu main game tu macam mana. Lepas ni saya cerita main game tu macam mana.